Okey, nampak tak slide cikgu? Nampak tak slide cikgu? Tak nampak cikgu. Tak nampak cikgu. Tak nampak lagi? Nampak Cikgu dah dah cikgu. nampak dah. Nampak dah. Okey. So kalau dah nampak ni, awak pun tengok tuan dia tahulah tugasan siapa ni. Cikgu tak nak bagi tahu nama lah deh. Okey, jadi kita nak sama-sama semak sebab ada lagi yang belum hantar. Okey, yang dah hantar tu cikgu ucap terima kasih. Dan tadi cikgu dah umum pemenang untuk poster. Dan kalau awak rasa macam keputusan tu tak adil, sebenarnya bukan cikgu yang nilai dah. Cikgu PSV sendiri yang nilai ni. Dia antara JU ni lah. Okey, jadi kita tengok bagaimana kalau pelajar jawab soalan ni, dia dapat markah kat mana dah. Okey, so kita tengok yang pertama, cikgu kata dah fenotip ni dia kena selaras selari. Okey, so jangan tulis lurus saja. Lurusnya apa? Rambut lurus ke? So kena tulis lah rambut lurus. Jangan tulis lurus saja. Rambut kerinting. Okey. Cikgu tak boleh nak tegur banyak-banyak dah tadi sebab telefon kan dia limit juga. Okey, kemudian genotip dia kena dalam bentuk huruf kan. So biasanya kalau dia tak bagi abjad, seeloknya awak pilih abjad yang ada beza. Maksud cikgu ada beza. Kalau katakan contoh L besar dengan L kecil tu dia ada beza. Jangan ambil huruf U. Kalau huruf U kadang-kadang pelajar ni nak sama besar. Dia tulis U kecil dengan U besar tu nak sama. Jadi better kita ambil huruf yang jauh beza. Contoh macam H besar, H kecil. Nampak beza kan? Jangan pilih huruf yang beza dia dekat. Contoh O. O pun bahaya juga. O besar, O kecil ni pelajar ni kadang-kadang dia silap. Silap sikit habis. Okay, jadi genotip induk L besar, L kecil. Bila pelajar dapat buat macam ni, dia dah dapat 1 markah. Okay, untuk genotip induk ni 1 markah kalau dalam exam. Fenotip tu tak ada markah deh. Fenotip tu tak ada markah. Genotip baru dia bagi markah. Okay, kemudian kena tulis ni. Meiosis ni kena panjang sikit anak panah dia. Jangan pendek sangat macam ni. Kena panjang sikit. Meiosis kena ada garis. Panjangkan sikit. Okay, baru dapat 1 markah. Awak tulis meiosis dengan anak panah tu dah dapat 1 markah. Cuma cikgu minta pelajar ni panjangkan sikit. Okay, kemudian gamet. Gamet tulis 1 je kan gamet kan. 1 gamet L besar, 1 gamet L kecil. Cikgu saya tak buat bulat, tak apa. Tak buat bulat tak apa. Asalkan awak selari ni. Okay, selari gamet L besar, L kecil. So dapat tulis macam ni 1 markah lagi. Senang je nak dapat markah dah. Okay, kemudian kena buat anak panah ni. Kena buat anak panah, kemudian kena tulis persenyawaan 1 markah lagi. Awak kira pelajar dah dapat berapa markah dah? Genotip 1 markah, meiosis 1 markah, gamet 1 markah, persenyawaan 1 markah. Dah dapat 4 markah. Okey, kemudian dapat tulis hasil daripada persenyawaan ni genotip dalam bentuk huruf. Okey, L besar, L kecil 1 markah. Dan dia dapat tulis fenotip F1. F1 ni ialah generasi filial 1. Maka kita kata semua anak adalah rambut lurus. Jangan tulis semua lurus. Semua rambut lurus. Okey, kena detail sikit. Boleh dah? Okey, so dapatlah 1 markah lagi. Okey, cuma kena tambahlah semua rambut lurus. Okey, kemudian kena tulis kacukkan generasi F1, F1. Ni pelajar ni tak tulis darab. Dah. Maknanya dia kacuk. Jadi salah dah pelajar ni. Salah dah, tak ada dah kacuk ni. Okay, so dia kena tulis generasi F1, L besar, L kecil, darab L besar, L kecil. Ataupun nak tulis dekat lurus ni lagi. Okay, kena ada ni. Kena ada benda ni. Okay, kemudian meiosis. Okay, ada anak panah. Okay, dia menghasilkan 2 gamet L besar, L kecil, L besar, L kecil. So awak boleh tulis meiosis ni 1 markah, gamet 1 markah. Okay, tapi dia kena betul lah L besar, L kecil, L besar, L kecil. Awak kata benda ni pun tengok belaka. Yes.
Okay, kemudian bila buat persenyawaan ni, kan semalam cikgu tegur, buat betul-betul. Maknanya ni tarik dengan sini. Tak payah buat ni rupa anak panah macam ni. Terus sini anak panah. Senang. So L besar, L besar. Okay, kemudian tarik ni betul-betul bawah ni. Dengan sini. L besar, L kecil. Okay, kemudian yang ni. Biar betul-betul bawah 3 ni. Okay. L besar, L kecil. Okay, kemudian yang hujung ni. L kecil, L kecil. So betul semua ni kita katakan dia sebagai genotip F2. Generasi yang kedua. Satu markah lagi. Okay, kemudian kalau malas nak tulis kalau malas nak tulis lurus, rambut lurus, rambut lurus, rambut lurus. Malas nak tulis. Kena tarik macam ni. Tarik macam ni. Tapi kalau dia rambut lurus, rambut kerinting, rambut lurus tak boleh buat tarik macam ni. Jangan buat tarik macam ni kalau rambut lurus, rambut kerinting. Rambut lurus, rambut kerinting. Dia kecuali rambut lurus, rambut lurus, rambut lurus. Awak boleh tarik anak panah ni. Okay, buat macam ni tulis rambut lurus. Maknanya 3 ni rambut lurus. Kemudian 1 rambut kerinting. Dapat baca fenotip ni 1 markah lagi. Okay, kemudian berapa nisbah dia? 3 nisbah 1 dan cikgu nak awak turunkan peratus ni duduk sini. Jangan tulis di sebelah dia. Tulis sini peratus. Okay, ni teguran cikgu dah lain kali buat. Okay, peratus. Okay, 3 75%. Kalau 1 25%. Ada pelajar tanya macam mana cikgu dapat 3 nisbah 1 tu adalah 75. Ni awak belajar matematik lah. Maknanya kalau 1 25. Maknanya 1 daripada awak buat pecahan tu. 1 daripada 4 darab 100 kan. So dapat 25 dah. So kalau awak campur ni dapat 100 balik ni. 75 tambah 25 dapat 100%. So kalau 3 nisbah 1, 1 tu ialah 25. Kalau 3, 75. Katakan awak dapat 1 nisbah 1. So maknanya 50 nisbah 1 nisbah 1. Maknanya peratus dia 50, 50. Tapi kalau 3 nisbah 1, 75 nisbah 75% dengan 25%. Boleh Okay. Okay, habis yang ni. So, kita nak masuk bagaimana kita nak terangkan daripada 3 nisbah 1 tadi. Daripada kacukan yang awak dapat tadi. Okay. Jadi, cikgu nak awak dah buat kan tugasan semalam. Daripada tugasan semalam tu, cikgu nak awak buat ayat sama macam ni. Dan ayat sama macam ni. Cuma awak tukar biar sama dengan soalan yang cikgu bagi. Awak faham ke? Dalam gambar ni mengenai bunga. Semalam cikgu bagi bulu kucing dengan rambut kan. So awak saling balik, awak kena buat penerangan macam ni. Tiru ayat tu. Cuma awak gantikan dengan huruf yang awak guna. Kenapa cikgu buat gitu? Cikgu nak ajar awak bila masuk soalan terangkan, awak pandai nak terangkan. Okey, so kita tengok dah. Okey, kita mula daripada atas So awak sesuaikan dengan soalan yang cikgu bagi. Okey, jadi awak tulis je lah. Kedua-dua alel dominan adalah, kalau awak rambut lurus tadi, L besar, L besar. Okey, awak tulis balik. Guna pen warna lain. Kedua-dua alel adalah dominan. Kenapa kita kata dominan? Sebab B besar, B besar. Maka trait dominan bagi ciri warna bunga iaitu bila B besar, maka bunga ni adalah warna ungu. Dan warna ungu adalah fenotip. Jadi awak tukar je lah. Kedua-dua alel adalah dominan L besar, L besar. Maka trait dominan bagi ciri bentuk rambut ialah rambut lurus ditunjukkan. Fenotip. Boleh ke? Faham ke? Tukar ayat. Sebab cikgu nak ajar awak bila naik soalan lain awak nak tulis macam mana. Okey? Okey, cikgu sambung lagi. Kedua-dua alel adalah sama. Nampak? Kedua-dua alel adalah sama. B besar, B besar. Maka genotip dikatakan, cikgu ajar dah semalam, bila besar-besar, huruf besar-besar, kita panggil dia homozygot. Dan bila besar-besar, dominan. Maka B besar adalah homozygot dominan.
Okey. Untuk bunga putih pula, kedua-dua alel adalah, awak nampak kan, B kecil adalah resesif sebab dia huruf kecil. Maka trait resesif bagi ciri warna bunga ialah sebab dia resesif, maka dapatlah warna bunga putih, fenotip. Kedua-dua alel adalah sama, iaitu B kecil. Maka kita panggil dia bila huruf sama-sama kecil, so kita panggil dia homozygote, tetapi sebab kecil, resesif. Ingat kan semalam cik kata kalau huruf, katakan contoh T besar, kita panggil homozygote dominant. Kalau cikgu ada T kecil, homozygote resesif. Okay, dapat Dan kenapa kita panggil baka tulen? Sebab dia memang baka tulen dia, memang bunga dia ungu. Tak ada warna lain. Warna tengah-tengah pun tak ada. Warna dia warna ungu. Memang semua warna dia ungu. Yang ni kenapa baka tulen? Sebab memang baka dia jenis tulen warna putih semuanya. Okay, jelas Okay, seterus kita pergi lagi. Hibrid yang dihasilkan daripada kacukan dua baka tulen. Okay, menghasilkan hibrid lah bila kita kacuk dua baka tulen, iaitu baka tulen ungu dan ungu putih, kita dapat hibrid. Generasi ini dipanggil generasi F1, iaitu filial pertama. So itulah yang dia dapat semua anak berbunga ungu sebab ada B besar ni. So ini ialah anak dia semua warna ungu, tetapi tak semestinya B besar. Rupa-rupanya B besar, B kecil. Itu adalah anak generasi F1. Okey, so kenapa dia dapat generasi F1 bunga ungu? Mempunyai kedua-dua alel dominan dan alel resesif. Awak nampak tak? Ada alel dominan, ada alel resesif. B besar, B kecil. Maka trait dominan bagi ciri warna bunga iaitu ungu ditunjukkan. Cikgu, kenapa dia dapat bunga ungu? Sebab kalau B besar duduk bersama dengan B kecil, maka B kecil kalah. Okay, sebab tu dia kata trait resesif tidak kelihatan kerana telah ditindas oleh trait dominan. Ditindas ni maksud dia kalah. Kalau dia duduk je dengan T besar, T kecil, maka T besar akan menang. Okay? Oleh sebab kedua-dua alel adalah berbeza, maka bila berbeza macam ni, ada besar ada huruf kecil, kita panggil heterozygote. Okay, jadi pada skema yang awak dah buat semalam, awak ambil sahaja pen warna lain, awak buat benda ni dekat tepi tu. Kalau tak muat, katakan tak muat dah cikgu, ambil sticker note, tampal je. Jelas cikgu nak ajar awak bagaimana cara, kadang-kadang soalan ni dia nak suruh kita buat skema macam yang awak buat tadi. Kadang-kadang awak kena terangkan apa yang awak buat. Bila terang itulah pelajar bermasalah. Okey, kita pergi lagi. Okey, kemudian. Sekejap deh. Ada masalah. So cikgu sambung sekejap dia biasalah bila dia line tak berapa ni, cikgu sambung. Okey. PowerPoint cikgu pula problem. Okey, so cikgu sekejap. Kita tunggu dia ni. Okey, cikgu baca dah. Okey, seterusnya kita pergi kepada bawah daripada ni. Sekejap kenapa pula dah dia begini. So cikgu buka balik. Okey, sementara tu kita baca dulu. Okey, kita ambil yang bawah dia tu. Dia kata jika alel untuk trait warna ungu yang dominan dilabel sebagai B besar, huruf besar, maka alel untuk trait warna putih yang resesif akan dilabel sebagai B kecil, huruf kecil. Ayat tu pun awak kena tulis juga dalam bawah daripada yang kenapa B besar tu awak jadikan dia sebagai trait dominan. So kita tulis je lah. Jika alel untuk trait warna ungu yang dominan dilabel sebagai B besar, huruf besar,
maka alel untuk trait warna putih resesif dilabel sebagai B kecil, huruf kecil. So awak tukar, contoh alel untuk trait rambut lurus dominan dilabel sebagai L besar, manakala alel untuk trait manakala alel untuk trait rambut kerinting dilabel sebagai L kecil. Boleh? Tukar je. Sebab ayat-ayat ni semua awak kena tulis dalam soalan nanti. Dalam jawapan SPM nanti. Okey, cikgu sambung lagi. Manakala baka tulen yang resesif, maka induk baka tulen akan mempunyai dua alel yang sama, iaitu kalau dia tu baka tulen maka dia akan jadi warna ungu B besar, dan kalau dia baka tulen untuk bunga warna putih kita akan tulis B kecil. Cikgu rasa daripada awak buat dalam bentuk perenggan macam ni, baik awak buat nombor 1, nombor 2 baru nampak. So yang ni ayat ni awak buat nombor 1, kemudian untuk baka tulen ni jadikan sebagai nombor 2. Barulah kita nampak, lepas ayat 1, ayat 2. Okey, kemudian nombor 3. Daripada baka tulen tu, ia akan menghasilkan gamet. So, semasa pembentukan gamet, kromosom homolog akan terpisah semasa meiosis dan menghasilkan gamet yang membawa satu alel B besar daripada baka warna ungu dan satu alel B kecil daripada baka warna putih. Sebab memang ada pelajar tak boleh nak tulis ayat ni. Jadi awak tukar je. Semasa pembentukan gamet, kromosom homolog akan terpisah semasa meiosis, menghasilkan gamet yang membawa satu alel L besar daripada baka rambut lurus dan satu alel L kecil daripada baka rambut kerinting. Awak nampak dah, awak perasan dah, awak dah sebut dah gamet, awak sebut meiosis, awak sebut semua ni kalau awak tengok ada dalam rajah skema awak buat tadi. Awak sebut belaka dah ni, B besar, B kecil. Sebenarnya awak sedang menerangkan rajah skema awak. Okey? Kemudian, jadikan yang ni sebagai nombor 4 pula. Persenyawaan antara gamet yang membawa alel B besar dengan gamet yang membawa alel B kecil akan menghasilkan anak, iaitu generasi filial pertama F1 dengan genotip B besar, B kecil. So awak tulis je lah, persenyawaan antara gamet yang membawa alel L besar dengan gamet yang membawa alel L kecil akan menghasilkan anak, iaitu generasi filial pertama F1 dengan genotip L besar, L kecil. Okey, kemudian nombor 5. Oleh sebab alel B besar adalah dominan, maka kombinasi B besar B kecil akan menunjukkan fenotip bunga berwarna ungu sahaja. Kesan alel resesif ditindas disebabkan kehadiran alel dominan. Tiru je ayat ni. Cuma awak tukar biar sama selaras dengan skema awak. Boleh deh. Cikgu tanya deh. Adilah Nadia faham tak apa yang cikgu terangkan ni? Adilah Nadia. Faham cikgu. Faham Sebab ada pelajar padahal dia buat skema tu betul dah. Tapi bila dia nak terang tu dia tak erti nak terang apa. Lepas tu dia tanya cikgu balik nak terang apa pun dah. Awak terang skema awak tu lah. Okey, kemudian. Jadikan ni sebagai nombor 6. Okey. Jika generasi filial pertama dikacukkan sesama sendiri, maka terhasillah generasi filial kedua F2 akan mempunyai genotip B besar, B besar, B besar, B kecil dan B kecil, B kecil. Cikgu mana satu lagi dia tak sebut B besar, B kecil? Tak apa, sebut sekali je. So awak tukar je lah. Jika generasi filial pertama ini dikacukkan sesama sendiri, generasi filial kedua F2 akan mempunyai genotip L besar, L besar, L besar, L kecil dan L kecil, L kecil. Okey, jadikan yang ni sebagai nombor 7. Generasi B besar, B besar, genotip B besar, B besar
dan B besar B kecil menunjukkan fenotip bunga warna ungu, manakala genotip B kecil menunjukkan fenotip bunga berwarna putih. Trait yang tidak kelihatan dalam generasi F1 bunga berwarna putih muncul semula dalam generasi F2. Okey, cukup situ. Siapa boleh buat macam ni dalam PSA, dia dapat markah penuh. Okey? Okay, cikgu pergi lagi. Ni yang kita terangkan tadi. So cikgu rasa cikgu tak perlu terang dah sebab awak pun dah faham dah. Okey, kita pergi. Okey, katakan awak tak pandai lah nak buat yang persenyawaan macam ni. Ada pelajar dia tak pandai dah. Okey, dia boleh buat juga segi 4 panet. Okey, cuba kita tengok. Berdasarkan rajah kacukan dalam rajah 11.5 bagi pewarisan monohibrid, nisbah genotip generasi F2 ialah dapat 1 untuk B besar, awak akan dapat 2 untuk B besar, B kecil dan 1 untuk B kecil. Betul kan awak dapat tadi kalau katakan contoh L besar, L besar, L besar, L kecil, L besar, L kecil, L kecil, L kecil. So awak dapat yang ni 1, yang ni 2, yang ni 1. Okey. Nisbah fenotip generasi F2 ialah awak dapat 3 nisbah 1. Jadi kalau awak buatlah pewarisan monohibrid, awak gunalah kacukan apa-apa pun, memang kalau buat kacukan monohibrid, awak akan dapat nisbah 3 nisbah 1. Buatlah kacukan monohibrid, gunalah apa-apa. Sebab tahu kalau awak buat rambut lurus kerinting, awak buat bulu kucing semalam pun awak dapat 3 nisbah 1. Memang dia dapat 3 nisbah 1. Okey. Dan kalau tak erti nak buat benda ni, awak boleh guna segi 4 panet. Mana segi 4 panet? Ni kita panggil segi 4 panet. Awak ambil je. Awak ambil je ni. Awak letak je B besar, B kecil. Letak sini pula untuk gamit jantan. B besar, B kecil. And then awak kacuk. Ni. B besar dapat B besar. Okay, yang ni bukan kacuk persenyawaan dah. Okay, yang ni B besar, B kecil. Yang ni dengan yang ni. Tulis B besar dulu. B besar, B kecil. Yang ni B kecil. So betul tak dapat 3 nisbah 1 juga. So mana-mana nak guna yang ni pun betul, nak guna yang bentuk macam ni pun betul. So memang kalau kacukan monohibrid kita dapat 3 nisbah 1. Okay, so cuba kita tengok soalan. Yang ni tak payah salin lah. Kita just belajar saja. Rajah di bawah menunjukkan pewarisan warna bulu dalam arnab. So awak pun tengok, ni warna bulu hitam, ni warna bulu hitam. Anak dia hitam, putih. Nyatakan genotip dan fenotip arnab M. Awak pun bila awak nampak arnab M hitam, awak terus pergi kata H besar. Ada pelajar macam tu. Dia kata H besar cikgu. Kalau cikgu jadi awak, cikgu akan terfikir, kenapa arnab ni hitam, tiba-tiba keluar arnab putih. Mok dengan ayuh hitam, tiba-tiba keluar putih. So mesti tak logik. Tak logik dia hitam, kacuk dengan hitam besar. H besar. Mesti salah satu tu, arnab tu mesti H besar, H kecil. Maknanya ada H kecil tu warna bulu putih. Awak faham deh. Awak bayangkan kalau dia tu baka tulen H besar, kacuk dengan H besar. Mesti anak dia semua hitam tapi tiba-tiba keluar warna putih. So mesti kita kena fikir secara logik genotip untuk M ni ialah H besar, H kecil. Awak jangan letak dalam kepala awak bila bulu hitam je mesti baka tulen. Okey. So kita pun kata H besar, H kecil adalah heterozygous. So fenotip dia walaupun dia heterozygous sebab ada H besar tu, maka dia masih lagi berbulu hitam. Ada pelajar tak faham ke dekat soalan A ni? Kalau tak faham tanya selalu. Boleh Okey, sebab dia kalau dia sebut baka tulen dia memang tak ada H besar, H kecil. Dia mesti H besar belakang.
Okey. Soalan B. H besar mewakili alel dominan untuk bulu warna hitam. Dia bagi tahu dah. Kena guna H besar. So dia kata H besar adalah alel dominan untuk bulu warna hitam. H kecil mewakili alel resesif untuk bulu berwarna putih. Terangkan mengapa H besar, H kecil dipanggil alel. Oh, maknanya dia nak definisi alel. Dia nak maksud alel. So awak boleh tengok muka surat, buku teks muka surat 232. So apa maksud alel? Alel ialah bentuk alternatif gen bagi trait tertentu yang menduduki lokus yang sama pada sepasang kromosom homolog. Ingat tak cik kata semalam, alel ni ialah bentuk alternatif gen dan dia mesti letak pada kedudukan lokus yang sama pada kromosom homolog. Katakan contoh macam ni. Sorry cikgu lupa macam ni. Okay, cikgu kena pecahkan dia. Okay, bila duduk gitu, katakan contoh ni bawa H besar. So sini kena H kecil. Ataupun sini A besar. A besar. Maknanya kalau huruf A tu dia kena satu kedudukan yang sama. Satu lokus. Okay, satu kedudukan yang sama. Kalau yang ni H, dia kedudukan yang sama. Barulah kita boleh panggil dia alel. So alel ialah bentuk alternatif gen bagi ciri tertentu, okay, bagi trait tertentu yang mesti duduk pada lokus yang sama pada sepasang kromosom homolog. Ingat, dia mesti kedudukan yang sama. Tu kata kunci dia. Barulah dia jadi alel. Okay, jelas Okey, apakah yang akan berlaku kepada alel H besar dan alel H kecil semasa pembentukan gamet? Okey, apa yang berlaku semasa ni? Maka H besar, H kecil akan berpisah mengalami segregasi. Yang ni kita akan belajar selepas ni. Okay, nanti cikgu terangkan selepas ni. Okey, kita tengok lagi soalan. Rajah di bawah menunjukkan kacukan antara anak P dan anak Q. So dia bagi tahu siap-siap dah. P adalah heterozygos untuk warna bulu. Bila dia sebut heterozygos, maknanya arnab ni dia bukan H besar lah deh. Okey, dia akan jadi H besar, H kecil sebab dia heterozygos. Boleh ke? Sebab dia kata P adalah heterozygos. So maknanya H besar, H kecil dan masih lagi dia berwarna bulu hitam. Apakah kemungkinan untuk arnab Q? Tapi dia tak cerita arnab Q ni heterozygos ke, homozygos ke. So mana-mana bolehlah, sama ada H besar, H kecil atau H besar sebab anak dia keluar hitam. Boleh? So mana-mana pelajar jawab yang ni pun betul, jawab yang ni pun betul. Okey? Okey, terangkan pewarisan warna bulu arnab U. Kena terang apa anak bulu U ni, warna hitam ni. So kita bagi tahu. Gamet dari P ni, gamet dia, maka akan terhasillah H besar, H kecil. Betul tak? Gamet dari P akan membawa alel H besar atau H kecil. Manakala gamet dari Q, kalau awak nak guna H besar, maka awak akan kata dia bawa gamet H besar. Kalau pelajar guna H besar, H kecil, dia akan bagi tahu gamet dari Q akan bawa H besar, H kecil. Okey, dan U menerima satu alel dominan daripada P dan satu alel Q semasa persenyawaan gamet. Jadi kalau kita buat ni, kita akan dapat macam ni. Nampak tak? H besar. Okey, kita buat dulu. H besar. Yang ni. H besar, H kecil. Yang ni. H besar, H kecil. Ni kalau pelajar guna H besar untuk Q. So awak perasan dah, patutlah arnab U ni hitam. Sebab yang ni pun hitam. Boleh. Jadi kenapa boleh jadi hitam tu? Sebab U telah menerima satu dominan daripada P dan satu dominan daripada Q. Kalau pelajar tu pilih dapat yang ni pun dia
Dia kata satu dominan daripada P, satu resesif daripada P pun betul juga. Tetap akan menghasilkan anak warna bulu hitam. Faham ke? Ni contoh soalan SPM dia tak akan keluar macam yang tadi. Tadi tu direct sangat. Dia akan keluar soalan-soalan macam ni lah. Okay, yang ni jangan risau. Cikgu akan snap gambar untuk awak study. Tak perlu salin Okay. Rajah di bawah menunjukkan anak P dikacuk dengan anak S. Ni soalan SPM ni. So anak P tadi heterozygos kan. So H besar, H kecil. Anak S, awak tak payah dah mikir, oh dia ni putih. Mesti dia resesif. So soalan pun kata, lukis rajah skema. Inilah rajah skema ni. So semua kena betul lah. Kena ada benda tepi ni. Kalau tak ada, sia-sia awak buat semua ni. Awak buat benda ni saja, sia-sia. Sebab apa? Sebab tak ada ni genotik, induk, meiosis, gamet, persenyawaan rawat tak ada, sia-sia. Tak ada makan langsung. So buat macam biasa, buat anak panah, ada meiosis, okay, 1 markah. Okay, kemudian terhasillah gamet H besar, H kecil, H kecil, H kecil, 1 markah lagi. Betul ni, buat ni persenyawaan rawat ni, betul ni semua ni, 1 markah lagi. Dapat tulis genotik anak, H besar, H kecil, H besar, H kecil, H kecil, H kecil, H kecil, H kecil, 1 markah. Boleh tulis fenotip anak. Oh yang ni hitam, hitam, putih, putih. 1 markah lagi. Boleh tulis nisbah. Cikgu saya nak tulis nisbah dia 2, nisbah 2. Boleh. Nak mati, nak ringkaskan dapat 1, nisbah 1. Boleh. Dan tulis peratus 50. Okey, setakat ni lah cikgu nak tanya. Faham ke tak? Faham. Faham deh? Cikgu harap jelas deh. Sebab soalan dia tak kena naik direct seperti yang awak buat semalam. Tak naik direct seperti semalam. Dia naik yang macam ni lah. Okay, kalau you all nak yang ni, cikgu bagi, kalau you all nak print pun boleh. Kalau rasa rajin nak salin pun boleh. Tapi kalau tak nak pun cikgu hantar gambar deh. Okay, seterusnya. Seterusnya cikgu nak awak buat tugasan yang ni. Okay, ada sebab cikgu suruh buat tugasan ni. Nanti cikgu bagi tahu dalam WhatsApp group. Kenapa cikgu nak suruh buat tugasan ni? Okay, kita tengok dulu. Menjalankan aktiviti menggunakan manik berwarna untuk menggambarkan kacukan monohibrid secara analogi. Jadi ini sebenarnya eksperimen. So kena buat lah deh. Kena buat sebab ni eksperimen. Okey, radasnya mudah saja. 2 beg plastik hitam, 100 biji manik merah dan 100 biji manik putih. Lepas ni cikgu beritahu deh. Dia tak semestinya manik deh. Okey, lepas ni cikgu bagi tahu. Okey. Tapi kena ada 2 warna lah. 2 warna deh. Manik merah mewakili alel dominan warna bunga merah. Manakala manik putih mewakili alel resesif warna bunga putih R kecil. Okey, prosedurnya awak ikut betul-betul, goncang apa semua ni. Okey, awak ikut betul-betul. Okey, lepas tu nombor 9 ni, nak buat sekali lagi pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Tapi cikgu nak biar awak dapat 3 nisbah 1. Okey, nanti sekejap cikgu nak bagi tahu. Yang ni awak jangan buat esok, awak buat hari Jumaat dan Sabtu deh. Okey, radas dia cikgu nak bagi tahu deh. Tak semestinya 2 beg plastik hitam. Awak boleh guna apa-apa sahaja beg asalkan dia warna gelap, pelajar tak nampak. Cikgu tak nak plastik cerah. Sebab nanti awak akan jadi bias. Awak rasa nak ambil putih lebih lah, tak boleh deh. Okey, kena beg yang berwarna gelap. Okey, kemudian kita memang nak 100 biji manik merah dan 100 biji manik putih. Cikgu, saya tak ada manik warna putih dan merah. Okey, bebas. Asalkan 2 jenis warna. Kalau tak nak juga, cikgu pernah buat dengan pelajar guna kuaci. Kuaci, awak beli kuaci. 1 kuaci, 100 kuaci yang kosong. 100 lagi awak tanda dengan liquid. Cikgu pernah buat. Cikgu tanda dengan liquid. Cikgu tanda je. Cikgu bukan buat nombor. Cikgu tanda dengan liquid. Putih, 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 putih. Okey. Kalau tak ada juga awak guna coklat M&M tu.
ataupun guna guli ataupun guna kacang tanah. 100 kacang tanah biasa, 100 kacang tanah awak liquid. Awak tanda, awak bubuh maka ke, ikutlah. Okey, asalkan 2 jenis warna dengan bentuk yang sama. Syarat dia benda objek tu mesti 2 jenis warna dan bentuk yang sama. Tak nak besar kecil, tak nak. Dia kalau saiz tu kena saiz sama dah. Okey. Okey, apa tugasan awak ialah awak kena rakam video. Okey, rakam buat dalam bentuk video, perkenalkan diri, nyatakan kelas, nyatakan tujuan eksperimen, ambil dalam buku je. Tujuan eksperimen ialah menggunakan warna berwarna, 3 ayat tu je. Kemudian perkenalkan bahan radas dan tunjukkan proses 1 sampai 8. Tunjukkan proses 1 hingga 8. Okey, langkah nombor 9. Awak hanya nyata saja, ulang apa semua-semua tu. Tak payah dah buat sekali lagi. Okey, kemudian nombor 3, nyatakan perbincangan. Perbincangan tu nak tulis boleh dalam video tu ataupun awak nak bercakap. Okey, awak nak baca soalan dan bercakap. Cikgu rasa better tulis terus jawapan dia dah. Dan video ni cikgu akan masukkan dalam Facebook cikgu, bahagian perkongsian cikgu Muni, dan cikgu akan dapatkan undian daripada rakan-rakan guru. Sama macam yang poster tadi, siapa dapat undian paling tinggi, menarik, cikgu akan post hadiah. Okay, jelas deh. Tugasan ni buat Jumaat dan Sabtu, pilihlah mana-mana hari tu. Okay, jadi ni perbincangan, awak sesuaikanlah perbincangan ni. Okay, cikgu akan hantar jawapan dan awak tengok sama tak perbincangan ni selari tak dengan keputusan eksperimen awak. Awak dapat dah 3:1. Sebenarnya macam-macam mana awak buat pun mesti dapat dah 3:1. Okey, dan last sekali, okey, kita pergi kepada hukum Mendel 1 dah. Ni orang kata apa? Kesimpulan dia, hukum Mendel 1. Kita habis dah ni. Okey, Mendel ni mengemukakan hukum Mendel 1. Jadi kacukan monohibrid ni adalah dipanggil hukum Mendel 1. Okay, hukum Mendel ni dia ada 2 dah. Hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. So malam ni awak belajar hukum Mendel 1. Juga dipanggil sebagai hukum segregasi. Okay, juga dipanggil sebagai hukum segregasi. Okay, apa maksud dia? Kesimpulan dia daripada hukum Mendel 1 ni ialah ciri sesuatu organisma dikawal oleh sepasang alel. Ingat kan ada sepasang alel tadi? H besar, H besar. Hanya satu daripada pasangan alel ini akan diwariskan ke dalam gamet. Cikgu saya tak faham. Ingat tak tadi H besar, H besar. Awak kacut dengan H kecil, tapi awak hanya ambil satu gamet saja H besar. Yang ni satu gamet je H kecil. Jadi bila awak kacut ni dia akan jadi H besar, H kecil. So dia hanya tunjuk, dia hanya wariskan, dia hanya bawa ciri H besar dan ciri H kecil. So dapatlah H besar ni. Sebab bila dia duduk bersama-sama ni H besar akan menang. Faham ni? Okey, jadi rumusan dia ialah sesuatu ciri diturunkan daripada induk kepada satu genera ditentukan oleh suatu faktor genetik yang dikenali sebagai gen. So maknanya dia akan turunkan maklumat genetik menerusi gen. Sesuatu trait dikawal oleh sepasang faktor yang disebut alel. Kan alel, okey? Sepasang faktor. Okay, yang ketiga, sepasang alel ini akan segregasi terpisah secara rawak semasa pembentukan gamet. Awak nampak tak? Semasa pembentukan gamet ni lah dia segregasi terpisah, hasillah gamet satu tu, H besar. Yang ni pun H kecil, masa segregasi dia akan terpisah menghasilkan gamet H kecil sahaja. Hanya satu alel daripada pasangan akan berada di dalam gamet. Nampak? Walaupun H besar, dia bawa satu je gamet H besar. H kecil, satu je gamet H kecil saja. Sebab dia segregasi, dia sudah berpisah. Okey, kemudian semasa persenyawaan zygot yang terhasil, ni zygot ni. Okey, semasa persenyawaan zygot yang terhasil akan mempunyai 2 alel. Nampak ada 2 alel H besar, H kecil. Satu alel daripada setiap induk bagi ciri yang tertentu.
Persenyawaan berlaku secara rawak. Ingat tadi yang awak buat macam ni. Ni kita panggil persenyawaan rawak lah ni. Okey. Persenyawaan berlaku secara rawak, maka kombinasi genotip yang homozygot dominan akan menunjukkan trait dominan, manakala homozygot resesif maknanya kecil-kecil akan menunjukkan trait resesif. Kalau genotip tu jenis heterozygot ni apa cikgu? H besar, H kecil, heterozygot iaitu dia ada kombinasi satu alel dominan dan satu alel resesif akan menunjukkan trait dominan. Maka yang menang adalah trait H besar dominan. Okey, kemudian awak buat yang ni lah. Yang ni cikgu tak payah terangkan you just buat. Kalau awak baca soalan pun faham ni cikgu rasa ni. Okey, so ada apa-apa nak tanya? Jadi tugasan awak malam ni ialah awak hanya buat untuk rambut lurus, rambut kerinting je. Yang bulu tu tak payah buat. Okey? Yang bulu tu tak payah buat dah penerangan dia yang cikgu kata salin daripada buku teks tadi. Lepas cikgu tu siapkan. Yes. Okey ke cikgu suruh bunga ungu putih malah? Bunga ungu putih Cikgu silap. Cikgu tengok cikgu silap. Ya. Okey, silap dah. Bunga ungu putih. Bunga ungu putih Kalau bunga ungu putih, dia dah sama macam buku teks tadi. Betul tak? Sama. Tak usah. Kita tukar pergi kepada kucing lah. Kalau bunga ungu putih, maknanya awak macam saling pula jawapan tu. Tak usah. Awak buat untuk kucing. Okey, silap dah. Maaf. Sorry. Lepas tu awak buat praktis formatif sebelah poin 1. Ada nak tanya? Ada nak tanya ke? Nanti cikgu jelaskan kenapa cikgu suruh buat manik tadi. Nanti cikgu bagi tahu kenapa, reason je dah. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya, so kita berhenti sinilah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ada yang nyanyi dah suka dia habis kelas. Okey. Terima kasih cikgu. Kalau tak faham, tanya deh. Cikgu. Terima kasih cikgu. Okey.